about water and energy management for sustainable environment. So maybe this knowledge tentang water and energy management ni boleh diimplement dalam pembangunan masjid ke ataupun community center yang akan dibangunkan nantilah as installation. Water and banyak aspek dalam persekitarannya environment ni. So water and energy perlu dijaga. Kenapa perlu di conserve gitu? Sebab currently it is under pressure. Sebab banyak sangat pembangunan and then jumlah water pun berkurangan, energy pun sama gitu. Sebab dia bukan merupakan satu resource yang renewable resource. So perlu dijaga dengan baiklah. And then so there are many resource conflict antara water and energy management. So for example, communities are significantly exposed pada beberapa problem, and then ada banyak pihak yang menguruskan dengan air ini. And then so how to manage the water ni, ada competing di antara mereka ataupun conflicting juga dari segi pengurusan water dan juga energy management lah. For example, especially on the how mana nak membuat decision. Terusnya terdapat juga kalau di Malaysia ni terdapat banyak ministry yang menguruskan air dengan energi ini. For example di Malaysia tahun 2004 ada reorganized ministry yang especially untuk dua ministry itu, Ministry of Natural Resource and Environment, seterusnya satu lagi Ministry of Energy, Water and Communication. Ini memang ministry yang direct tentang water dengan energy. And then pada tahun 2009 pun another reform restructure semula, which is kalau you dengar Ministry of Energy, Water and Communication dah dijadikan sebagai Ministry of Energy, Green Technology and Water, yang dikenali dengan KITA itu. Kementerian Air, Tenaga dan tenaga hijau, Green Teknologi hijau, air, tenaga dan teknologi hijau. And then aspek sejak yang 2009 perubahan ministry pun menjadi fokusnya bukan hanya water and energy lagi, and then terus juga kepada teknologi hijau. So how to implement the green technology ni lah. And then which is ini juga termaktub dalam 10 Malaysia Plan, which is energy tu dengan teknologi hijau tu menjadi main fokus dalam perancangan Malaysia ke-10 lah. Kalau sebelum ni mungkin just management macam biasa je. So di situ pentingnya konsep yang pengurusan air dengan tenaga tadi, water dan juga teknologi hijau lah. I mean more advanced lagi. So macam kalau arkitek nak bangun sesuatu tu, teknologi hijau tu important elemen juga. Ini sedikit tentang green technology yang di bawah kementerian kita itu. So dia diberi high priority sejak tahun 2011 hingga sekarang lah. Dan so contoh-contoh inisiatif yang melibatkan green technology, for example rainwater harvesting, sebab dia membangun sesuatu tapi konsep mesra alam lah kan, sebab air yang terbuang dari air hujan tidak dibiarkan macam tu saja, tapi ditadah semula dan menjadi air tadahan hujan lah, rainwater harvesting. And then ataupun contoh-contoh lain, bioeffluent reuse process, itu pun proses-proses yang melibatkan kitar semula air juga. And then seterusnya integrated flood management. So rather than hanya uruskan banjir macam kita aja ataupun membiarkan banjir macam tu aja, tapi ada new konsep sekarang, integrated flood management. Dia macam pengurusan banjir yang lebih bersepadu lah. And then that's the policy statementnya, green technology shall be a driver to accelerate the national economy and promote sustainable development. Seterusnya mengenai water dan energy management ni juga, dia merupakan sharing responsibility, means tanggungjawab bersama. Semua pihak pun memainkan peranan untuk menguruskan air dan tenaga. And then this is a big challenge because untuk macam mana nak membuat semua pihak tu bekerjasama tu bukan benda yang mudah gitu kan. Sebab ialah macam for example, saya suka bagi contoh untuk kampus UKM sendiri. Kita ada banyak stakeholder di kampus, macam
of course pelajar, our big community in campus, and then pensyarah, and then mungkin kaki tangan lainnya, admin apa, pengurusan yang top manajemen semua tu. And then kalau di UKM ni libatkan juga macam kontraktor, pengusaha kafe. Itu semua mereka kan kalau yang sepatutnya mereka just do their daily business saja, macam cafeteria dia akan uruskan kafe saja, student kan yang study saja. Tapi sekarang challengesnya bukan hanya macam tu, how to make them work together semua tu. Especially pelajar ni banyak community yang paling banyak jumlahnya di kampus kan. Saya rasa out of 40,000 community campus, 30,000-nya adalah pelajar. So 10,000 kaki tangan lah. Tapi semua tu memainkan peranan yang penting untuk bekerjasama. Cuma kita harus tahu how to play our role lah sebagai student. What should we do untuk conserve the environment secara keseluruhan, atau mungkin di persekitaran tempat tinggal kita ataupun dekat tempat ini ataupun dalam kampus kita lah. Seterusnya, isu on water energy cannot be managed properly if there's not enough data dan information lah. So maknanya kalau kita nak menjalankan, kalau in term of research for example kan, sebelum nak mulakan research tu kena ada data dan information. Dan seterusnya, main action for water and energy management include of course monitoring program, planning and development. Untuk water challenges pula, sekarang ni challengesnya sebab peningkatan jumlah penduduk. Sedangkan jumlah air itu sedikit, bukan sedikit, dia static gitu. And then bilangan penduduk bertambah, so water demand tu menjadi tinggi, permintaan air menjadi tinggi. And then this valuable resource harus di manage in sustainable manner lah, untuk make sure jumlah air yang sekarang ini mencukupi bagi generasi seterusnya. And then di banyak developing countries, water management menjadi isu, memang isu yang sangat, especially macam di Indonesia pun ataupun di negara lain yang developing countries, isu tu macam semakin scarce, semakin berkurangan lah. And then masalah-masalah ni pun disebabkan oleh sistem yang kira dari segi in term of governance-nya pun bermasalah juga. Dan in term of manajemennya pun bermasalah juga. Seterusnya, water resource management selalu menjadi fokus lah sekarang ni, sebab tak cukup dari segi in term of peningkatan permintaan yang tinggi di kalangan komuniti. Energy challenges pula, not basic elements, sebab which is need to sustain human life. Sebab kita dalam melakukan sehari-hari kita memerlukan energi. Macam, and in fact water and energy ni sangat berkaitan. Macam untuk for example pembangkit tenaga tu lah, hydropower. Untuk generate the hydropower yang tenaga ni kita memerlukan air. Tapi air ni pun nak menggerakkan itu pun memerlukan tenaga. So saling berkaitan. So kena conserve kedua-duanya sekali. It's needed to operate the socio-economic development, itu memang penting. Fungsi-fungsi tenaga, energi tadi ni lah, untuk keperluan makanan pun water tadi, dan transportation, communication, and banyak lagi perkhidmatan lain yang kita perlukan. And then the high demand of energy of urban development also intensive flow. Dalam ekosistem pun tenaga ni sangat memainkan peranan yang penting. And then inilah maksudnya energi memang menunjukkan energi ni pentingnya, tapi challengesnya sekarang how to use it dengan properly, dengan cabaran-cabaran yang banyak itulah. And then saya linkkan dengan UKM, what happened to UKM sekarang. Ada siapa, atau mungkin you all dah dengar tentang program kampus lestari sebelum ni? Ada tahu ke? Tahu ya. So kampus lestari or sustainable campus,
UKM should very proud lah sebab kita ada this program bermula sejak tahun 2007, which is tak sama dengan universiti lain. Universiti lain ada yang baru nak mula, some universiti macam UTM Johor baru nak mula, UiTM Shah Alam pun baru last year dia launch. Kalau UTM Johor baru tahun ini. UKM termasuk universiti terawal yang melancarkan program kampus lestari untuk universitinya lah. Dan dengan motonya, logo dia UKM Lestari untuk Malaysia dan dunia. Ini untuk misi UKM lah, untuk menjadi sebuah universiti yang terkehadapan, mendahului langkah masyarakat dan zamannya bagi mereka sebagai bidang pengajian dan macam-macam aspek lagi lah. And then untuk menjadikan UKM sebagai universiti bertaraf dunia, our target is untuk mengamalkan pembangunan lestari sepenuhnya. So what is pembangunan lestari? Sustainable development tadi. Kalau ikut konsep yang Brundtland konsep itu, pembangunan yang memenuhi keperluan generasi semasa tanpa mengkompromikan kemampuan generasi akan datang untuk mendapatkan keperluan mereka lah. So yang itu mudah fahamkan. Jadi any sustainable management, sama ada dalam water, energy atau banyak lagi application dalam waste, kita kena ikut konsep. Kalau sustainable konsep, kita kena make sure apa-apa yang kita guna, sumber yang kita gunakan sekarang kena mencukupi bagi generasi akan yang masa hadapan lah. Okay, so seperti saya beritahu tadi, UKM Lestari ni pada awalnya bermula sejak penubuhan Institut Alam Sekitar dan Pembangunan. So UKM mulalah ada program-program kelestarian which is tahun 1994. And then some fakulti pun dah mula menjalankan projek-projek berkaitan alam kelestarian. Tapi bagaimanapun sebelum Mac 2007 masih belum ada spesifik program on kelestarian yang dekat kampus ni ataupun yang menyeluruh. So bermulanya Jun 2007 lah baru dilancarkan, dan hampir semua program sekarang ni towards sustainable campus, sustainable. And then mengapa perlu UKM Lestari? So untuk memandu arah semua pihak yang terlibat, sama ada tadi yang macam stakeholder tadi, student ke, kaki tangan ke, lecturer, semua kita nak semua towards sustainable yang UKM buat lah. And then menghasilkan warga UKM termasuk pelajar dan graduan tadi peka kepada kepentingan alam sekitar, termasuk juga water dan energi. And then membentuk dan mewujudkan kampus lestari yang berasaskan prinsip pembangunan lestari tadi. Terusnya membentuk UKM ke arah kampus yang sejahtera, dan menjadikan UKM ini yang paling penting sebagai IPTA model kepada universiti lain di Malaysia lah, yang mengamalkan konsep kelestarian keseluruhannya. Matlamat program UKM Lestari ini pula menyediakan induk kampus lestari UKM Bangi. Sekarang dah hampir siap sepenuhnya lah. Kalau model-model yang saja dah siap, tapi untuk pelaksanaannya kita nak untuk jangka masa panjang, program ni pun diimplementkan, bukannya setakat plan atau model saja. Dan ini objektif-objektif kelestarian UKM boleh baca, tapi memang aspek pengurusan sumber air dan juga tenaga yang efisien dan cekap tu menjadi elemen penting dalam sustainable campus itu. And then prinsip-prinsip pembangunan lestari pun macam itulah meningkatkan kesejahteraan produktiviti kampus, menjadikannya alat perancangan untuk menyokong pembuatan keputusan. Sebab kalau dah sustainable, mudah untuk membuat keputusan yang tepat lah, sebab dah mengambil kira pelbagai aspek. So ini prinsip-prinsip yang diamalkan dalam pembangunan lestari, which is umum juga. Kemudian iltizam pembangunan lestari pun macam ni juga, maknanya nak mengambil kira kelestarian bukan hanya dari segi macam kalau lecturer mungkin education. So bukan hanya pengajaran saja. Kita nak kelestarian tu berlaku dalam semua aspek, in term of pengurusan, pentadbiran, pendidikan tadi, penyelidikan dan pembangunan, dan seterusnya diamalkan untuk kehidupan komuniti sehari dan keseluruhan. Ini piagam UKM Lestari yang ada, tapi mungkin agak kabur sikit dah. Okey, dan sedikit juga tentang pendidikan kampus Lestari ni. Kebetulan di dalam kampus Lestari ni
ada 3 kumpulan penyelidikan dibahagikan kepada komuniti lestari, reka bentuk lestari dan pengurusan ekosistem lestari. Okey, untuk komuniti lestari, kalau tengok carta carta kampus lestari di UKM ni, untuk komuniti lestari di bawahnya ada 4 bidang lagi yang menjadi fokus dalam bidang governance, co-curriculum, sebab kita nak ada co-curriculum tentang sustainability juga. Dari segi kesejahteraan insan, mengambil kira untuk sustainable insan juga lah. Kemudian dari segi komunikasi dan ICT pun kita ada pelestarian. Untuk yang kedua tadi, pengurusan ekosistem lestari, di sini yang diambil kira aspek-aspek pengurusan sumber air, pengurusan tenaga. Dan kalau nak ikutkan ada lagi pengurusan sisa dan pengurusan hutan di bawah yang hijau dia, pengurusan ekosistem lestari. Seterusnya kalau dalam reka bentuk lestari pula, which is architecture banyak involved lah ni yang reka bentuk ni. So sustainability dalam rancangan induknya, pengangkutan, reka bentuk, infrastruktur, landscape, aplikasi bahan dengan penyelenggaraan semua itulah. So ini komponen-komponen kelestarian yang dalam keseluruhan kampus lestari, tapi yang sekarang kita nak fokus on water dengan energi lah, yang hijau yang atas dengan kanan tu. So macam ni tadi juga, dalam pengurusan ekosistem lestari tadi ada 4 komponen ni tadi air, tenaga, sisa, hutan. So yang air ni merangkumi aspek pengurusan, penggunaan dan penjimatan sumber air di UKM secara cekap dan berkesan ke arah pengurusan sumber air bersepadu. Kalau pengurusan tenaga pula, penggunaan tenaga yang merangkumi aspek perancangan dan penggunaan tenaga yang berkesan melalui pengurusan dan penjimatan tenaga di UKM. Okay, ini sebagai pengenalan mengenai ekosistem lestari, which is mengambil kira pendekatan pengurusan bersepadu. Itu keywords yang penting dalam pengurusannya: integrated, bersepadu, integrated, pengurusan cekap, efisien, penjimatan menjimatkanlah, saving macam kalau water saving, energy saving, dan penjagaan ekosistem melalui pembentukan penunjuk dan plan bersepadu. Dan ini hanya objektif dari kumpulan lah, untuk yang paling macam nomor 1 yang paling penting, memelihara dan mengurus sumber termasuk air dengan tenaga dengan cekap dan berkesan bagi memastikan ekosistem lestari di UKM. Ini gambaran moto I love my ecosystem dengan gambaran air, tenaga, sisa, kitan sisa dan hutan saja. Ini some brosur. Okay, so isu pengurusan sumber air di UKM pula. Sekarang ni UKM in term of quantity dulu lah, jumlah air. Kita nak monitor jumlah air for example. Tapi sekarang ni di UKM hanya memiliki 2 meter utama di lingkungan pertama dan sukar untuk menjalankan pemantauan terhadap penggunaan air di spesifik bangunan. For example, engineering misalnya, engineering yang sangat membazir air. Tapi kita tak boleh cek, ataupun mungkin kolej Ibu Zen yang sangat membazir. Tapi kita memang tak boleh cek sebab UKM ni dia ada the whole satu UKM ada, kalau nak ikutkan satu je big meter yang dekat main campus, and then satu lagi ni yang meter kedua ni dekat inilah lingkungan kedua. So jadi UKM ada 2 meter. So in term of that, macam kalau kita nak buat pertandingan kolej lestari ke, misalnya kolej mana yang paling menjimatkan air ataupun fakulti yang paling menjimatkan air, itu agak susah diimplementkan sebab kita tak boleh nak cek bangunan mana yang paling membazir. So ada sedikit masalah dari situ. And then some area masih ada kebocoran macam tu. And then pemantauan kualiti air alur ilmu dengan tasik kejuruteraan. Kalau pernah tengok alur ilmu yang tercemar tu lah, dengan tasik kejuruteraan which is sebelah ni aja kan. Sepatutnya itu in term of quality lah. So water quantity dengan quality kedua-duanya bermasalah dekat UKM. So kita sepatutnya, in fact as a student, you all boleh melibatkan diri ataupun mencadangkan what should we do lah bersama-sama untuk pengurusan air yang lebih baik, pengurusan sumber air yang lebih baik di kampus UKM. So itu gambar yang alur ilmu tadi lah, which is kalau you all pergi ke mungkin engineering tak terlalu nampak mungkin ya. Kalau yang fakulti sains, fakulti FSSK, sosial tu,
kalau jalan-jalan di tepi-tepi alur ilmu tu memang airnya sangat cetek, banyak sedimen. Boleh dia tak macam sungai sungai dulunya macam alur ni macam sungai kecil kan. Dia tak macam sungai kecil macam yang kering gitu aja. Lepas tu tak ada ikan apa semua. Sebab saya bandingkan dengan first saya dulu datang ke UKM tahun 96. Air tu macam dalam apa, dan banyak ikan-ikan dekat tepi-tepi air tu. Memang berubah sebab pembangunan semakin giat dilakukan di UKM. Lepas tu jadi banyak sedimentation masuk ke dalam. Sebetulnya UKM ni masalah utamanya memang sedimentation, not really pencemaran bahan-bahan kimia atau bahan-bahan toksik lain tu, tapi sebab terlalu banyak sedimentation sebab pembangunan sana sini semua. So air tu menjadi cetek dan banyak macam pasir macam tu lah, sedimen lah. Sama juga macam tasik kejuruteraan juga. Masa saya first datang UKM tu pun macam tu. Dulu ada aktiviti berkayak dibuat dekat tasik ni. Air tu sangat hijau lah, kira bersih lah. Dia tengok green, mata memandang tu green. Lepas tu digunakan untuk aktiviti recreation, macam petang-petang banyak orang jogging apa semua. Sekarang kayak memang langsung tak ada, jogging mungkin ada kot, satu tak pasti lah. Tapi tengok ikan tu, jadi pembangunan pun mencacatkan keindahan juga sebab banyak pembangunan. So sama juga tasik kejuruteraan, isu utamanya pun sedimentation juga sebab bangunan FST yang baru. Zakba pun kalau saya ada bagi impact juga in term of Kolej Pendidikan Zakba, in term of pelupusan barangan sisa dia. So air tu mengalir juga ke dalam sini dengan bangunan-bangunan baru lainnya lah. And then kebetulan recently, which is ini baru semalam, kami pihak-pihak di Lestari dengan some others expert in water lah, call for meeting untuk membincangkan masalah pengurusan tasik dengan alur ilmu UKM ni lah. So there are 3 important element yang kita discusskan. Macam mana nak libatkan student, NGO untuk membantu bersama-sama terlibat dalam pengurusan air ni lah, yang tenaga air alur ilmu dengan tasik kejuruteraan tadi. And then in term nombor 2 tu, in term of research dengan development pun kena buat juga. Yang ketiga pun yang development of policy framework tu pun juga. Tapi macam as a student, maknanya involvement student yang dalam nombor 1 tu sangat penting. Di antara cadangan melakukan gotong royong dengan slope protection yang akan melibatkan kolej-kolej kediaman. Lepas tu pertandingan ikut zone lot, macam kalau dibagikan ikut lot-lot kan, katalah lot 1 ni kolej Ibuzan punya, lot ini kolej Pendidikan Zakba, lot seterusnya kolej mana macam tu ya. So itu pun di antara cadangan yang nak dibuat lah. Jadi student macam you all masih ambil co-curriculum ke atau apa? So sebetulnya kalau you all ada berminat in terms certain aspek of environment macam pengurusan air atau tenaga atau apa-apa pun, you all boleh jadikan your activity itu menjadi co-curriculum pun. That's the benefit yang student boleh dapat lah. Jadi kalau involve dalam pengurusan air atau tenaga ni pun, dia bukan macam membazir buang masa macam tu lah. Dia still, you all boleh ada point lah. Okay, and then yang kita buat pula dekat UKM ni juga, kita ada projek on penjimatan air dengan tenaga di Masjid UKM ke arah Masjid Lestari, which is dimulakan, memang kita ada specific projek. So konsep Masjid Lestari yang berasaskan kepada konsep mesra alam, penggunaan air dan tenaga minimum kita harapkan berlaku dekat Masjid UKM macam tu lah, serta penggunaan reka bentuk yang efisien yang perlu diaplikasikan di dalam pembangunan Masjid UKM. So kalau macam kita mula amalkan penjimatan tenaga dari sekarang lah, penjimatan air pun macam dari amalan berwuduk tu mungkin perlu bukan diubah lah, dia apa ya, macam itulah yang lebih environmental friendly jugalah, rather than membiarkan pipe air tu terbuka masa. Jadi misalnya kadang-kadang orang kan amalan sekarang buka pipe, lepas tu sembang-sembang dulu dengan kawan, lepas tu baru sambung lagi berwuduk, tapi sementara sembang-sembang tu air dah mengalir terus. Ataupun macam, so banyak cadangan which is kalau student boleh explore macam sama ada mengurangkan tekanan air tu ke, ataupun ganti pipe dengan automatic ke, yang macam kalau tak ada orang dia terus mati. Ada banyak cara untuk inilah. So which is semua tu kita expect untuk diimplement pada di UKM. But untuk implementation that kind of thing, kita perlukan specific design yang lebih mesra alam lah. Sebab kalau macam nak ubah macam kita je, kita ada banyak tahap lah. Mencadangkan dulu penggunaan yang
apa yang lebih menjimatkan tadilah. Desainnya student dari engineering, architecture lebih expert lah yang dari segi design tu. And then kebetulan juga last year ada student-student co-curriculum juga membuat projek inilah tentang penjimatan air di masjid UKM ni, penjimatan air dengan tenaga. Ini brosur yang diorang hasilkan masa program tu lah. Ini pun some of the brosur-brosur yang dihasilkan oleh student semasa program itu juga. So apa tu adalah self energy this minggu. Okay, so ya betul, macam tadi tu kan, kalau dijadikan amalan berjimat air atau berjimat tenaga tu sebagai ibadah, insyaAllah boleh dipraktikkan. Macam kalau misalnya kalau terlupa tutup lampu mungkin makruh. Kita jadikan macam gitu. Kalau membiarkan pipe terbuka macam bukan haram lah, tapi mungkin makruh. Jadi kalau kita jadikan itu amalan, maknanya so jadi inilah, jadi penjimatan air dengan tenaga tu boleh berlaku lah. Kalau sekarang kita tak rasa macam nak beribadah, tapi pada masa air inilah air banyak pembaziran air. Dan macam semua yang tahu juga, air tu sepatutnya boleh diguna semula untuk at least kegunaan yang yang mudah lah macam dia, sebab dia bukan air yang tercemar, yang sangat-sangat tercemar macam black water. Dia masih kategori grey water, which is air yang masih boleh dirawat dengan kaedah yang simple kaedah, ataupun boleh digunakan untuk kegunaan sampingan. For example macam siram pokok, basuh kereta. Maksudnya daripada air tu terbuang macam tu, sebab air lebihan berwuduk dia bukan air yang macam yang toilet atau apa yang kotor tu. So amalan-amalan penjimatan yang macam itu, atau sama ada air itu disalurkan lagi menjadi grey water yang boleh digunakan lagi itu boleh diimplementkan di UKM sebenarnya. So itu yang perlu bantuan Aisyah so, untuk projek kita kan. So apa itu Masjid Lestari, masalah boleh belajar masjid ke arah Masjid Lestari, tips-tips penjimatan air boleh dibaca lah. Ini pun apa namanya tu, stiker-stiker yang dihasilkan oleh student semasa itulah. Ini pun sedikit data yang dibuat oleh student masa projek Masjid Lestari waktu itu juga. So mostly semuanya bersetuju untuk kalau jadikan UKM ke arah Masjid Lestari, macam nak ubah suai apa ke, atau nak amalkan, mostly setuju. Lepas tu macam banyak yang setuju lah. Okay, ada program, kita ada few program juga lah tentang campaign sustainability forum, macam-macam gitu lah. Poster competition yang pernah kita buat di kampus Tanika before this. And then kita pun ada training course yang khusus untuk melatih pihak akademia ni untuk penjimatan air macam tu. And then kita ada buat field visit, macam untuk Tasik for example, kita dapat buat field visit ke wetlands Putrajaya. Sebab Tasik Putrajaya, kalau you all tahu, dia memang bukan menggunakan ya, dari yang dulu macam kalau awal masa pembangunan tu pun tercemar juga. Tapi kalau you all tengok sekarang Tasik Putrajaya tu dengan cantiknya, kualiti kelas pertama, okay? Kelas pertama, which is kalau you all nak minum terus pun airnya boleh. So, berbeza kalau UKM ni mungkin kalau kualiti mungkin masih kualiti kelas 4 lah kot. 4, 5 tu memang tercemar lah. So sekarang ni kita nak try untuk bekerjasama dengan Perbadanan Putrajaya untuk macam-macam, sebab mereka kaedah rawatan di Putrajaya Tasiknya, mereka menggunakan spesifik spesies tu macam macrophyte, nama tumbuhan-tumbuhan yang ditanam dalam Tasik tu, which is dia boleh menyerap bahan pencemaran. So that method sama ada boleh digunakan di UKM. Tapi kalau tengok isu UKM ni, dia bukan not really pencemaran polutan macam gitu, dia lebih pada sedimentation. So masalah kita agak berbeza lah dengan yang Putrajaya. So kalau sedimentation memang kena korek, lepas tu sama ada tanah tu, sebab selalunya lepas korek, lepas tu tanah biarkan dekat tepi, lepas tu hujan, tanah tu masuk balik. So sekarang ni kaedahnya sama ada nak korek, angkat ke mana, nak letak ke mana, tempat pelupusan pula tak ada. Itu memang masalah, which is semalam hasil meeting pun macam tu. Ada agak crazy idea, tapi mungkin boleh dilaksanakan, tak tahu. Kalau kita ada 40,000 pelajar, let's say satu orang student lah, atau semua pihak ya, bawa balik 1 kg tanah ke rumah dia, pasir, agak-agak boleh hilang tak? Itu just cadangan lah, tapi pelaksanaan agak susah lah kalau macam tu.
1 kilo tak berat sangat kan kalau bawa satu orang letak dalam kereta, lepas tu bawa balik ke rumah masing-masing, ke kampung halaman ke apa. Dan UKM bebaslah jadi masalah tu. So sekarang nak letak tanah yang lepas dikorek tu tak tahu nak letak kat mana. Sebab UKM tak ada punya tapak pelupusan. Kecuali mungkin ada dicadangkan lah, mungkin letak buat satu bukit kat tepi-tepi tu ke atau tapi masih dalam proses nak explore lah. Okay, some project activity juga ini berlaku di Kolej Ibu Zen dah 2 tahun 2 kali every 2 years kita buat karnival alam sekitar yang melibatkan macam-macam lah, ada aktiviti penjimatan air, tenaga semua. And then kita ada buat awareness racing juga dekat Pusdika pun pernah, dekat yang bawah tu kan dekat Jasko Cerah Selatan. Sebab kita ada masa tu program on Create for Better Environment and Exhibition Culture Environmental Cartoon from Japan. Kita invite cartoonist from Japan yang pandai melukis kartun-kartun tentang environment ni. Nama dia pun Haimun Hiroshi Takasuki. So dia, kita buat dua event lah dekat Pusdika dengan last year Pusdika dengan Jasko Cerah Selatan. Dan some workshop pun memang perlu dibuat juga atau seminar sebab untuk menggalak, sebab dari segi ilmu pun perlu juga, dari segi pelaksanaan application pun perlu juga. Ini some of brochure on water resource management yang diproduce oleh kumpulan ekosistem dekat UKM tadi lah. Water resource management saving tips. Lepas tu water resources, inilah tentang status ni pun brosur yang dihasilkan oleh kumpulan ekosistem juga. Cadangan pengurusan sumber air, ini beberapa cadangan ada kumpulan ni lah. Tapi itulah macam student mungkin kalau boleh direct involvement dalam penjimatan, kalau dari segi kuantiti tadi, dari segi penjimatan tadi itulah, macam yang kegunaan kita sehari-hari pun macam kalau dimulai dari diri sendiri, so memang boleh berlaku penjimatan lah. Kalau yang pengurusan tasik dengan alat ilmu tu lebih on pengurusan quality lah, water quality. And then ni pun banyaklah aplikasi cadangan lain, aplikasi penarian hujan. Currently untuk pengetahuan aja di UKM ni kita ada dua rainwater harvesting system yang memang sudah ada. Yang satu dekat FST bangunan baru yang sedang hampir siap itu memang dah ada sistem rainwater harvesting di dalamnya dengan bangunan PPS yang baru, pusat pengurusan siswazah yang baru tu, itu pun ada. Jadi masalah penurunan hujan ni kalau mengubah suai bangunan dia melibatkan kos yang agak tinggi lah. So that's why untuk bangunan baru UKM je kita masa tu approve terus buat aplikasikan penurunan rainwater harvesting di dalam bangunan baru. Yang itu boleh buat lah, tapi yang bangunan lama ni sebetulnya boleh, tapi mungkin kena cari tong yang hitam yang besar tu yang macam kena tambah alat lah. Tapi dia bukan include dalam bangunan. Lepas tu, dari segi penggunaan tenaga pula pun hampir sama. Isu penggunaan tenaga dengan air di UKM yang bersama. Untuk tenaga pun macam tu, dia hanya punya satu, ni malah lagi satu je unit bacaan. So which is kita tak boleh tahu juga which fakulti atau bangunan yang membazir elektrik, dan juga ataupun alat mana yang menggunakan kuantiti elektrik yang paling banyak. Itu pun susah nak di-identify, tapi mostly macam lepas tu yang satu lagi pengguna penghawa dingin dekat UKM campus tu, some bangunan dingin sejuk sangat-sangat macam tu kan. Itu pun tak boleh kontrol sebab suhu dia terlalu sejuk, masih sedang di-explore lah. So yang kita boleh buat jugalah macam selalu satu dunia pun buat Earth Hour ni kan, tutup elektrik dalam masa-masa tertentu, which is ini pun sekarang sedang diimplement di Kolej Ibu Zen juga. You blok mana ya tadi? Ini blok C. Tapi inilah penjimatan, tapi yang kita boleh buat macam tutup elektrik dalam masa-masa tertentu je lah, ataupun dekat bahagian tertentu. Macam di Ibu Zen sekarang kita especially blok ini pukul 12 malam hingga pagi tutup, tapi koridor saja, bukan bilik. Sebab kalau bilik agak susah nak ikut, tapi kita towards ke arah penjimatan tenaga jugalah. So ini pun some brosur yang dihasilkan oleh kumpulan ekosistem juga. Dari segi cadangan pengurusan tenaga pun itulah, dari segi pengurangan suhu hawa dingin di dalam bangunan-bangunan itu.
Lepas tu kita ada mengadakan some activities juga lah dengan pihak-pihak yang ini. Tapi macam saya kata tadi, sebagai student sebetulnya boleh suggestkan apa-apa aktiviti. Dan apalagi sekarang ni sebab student ada yang dari segi contract learning tu kan, learning contract LC tu, kalau daripada aktiviti, kalau dulu kan misalnya you ada cadangan-cadangan buat macam tu, tak ada, mungkin dari segi lain kira tak ada pulangan ya, sekarang involve dalam aktiviti apa-apa pun dekat peringkat di UKM ni, yang you all minat, lepas tu you boleh dijadikan co-curriculum. Okay, ini beberapa cadangan pengurusan yang kita buat lah. Okay. By the way, satu lagi saya nak tunjuk. Tapi before that, kebetulan dia tak ramai sangat sebab saya ada buku ini memang untuk dibagikan kepada student. Ada yang sudah dapat buku ni? Ini buku tentang apa? Panduan gaya hidup lestari UKM lah, yang kita produce memang recently masa kemasukan pelajar baru, bulan masa pelajar, sebab kita nak menggalakkan amalan kelestarian ni diamalkan oleh semua pelajar di UKM. So jadi di sini ada tips-tips amalan-amalan simple things yang student boleh buat di semua aspek, dari segi penggunaan tenaga macam mana, membeli belah macam mana, apa semua. So inilah sedikit penerangan. Habis sama belum lagi. So gaya hidup lestari itu apa gitu ya. Sebab sebenarnya saya memang dari lestari, so saya memang nak menggalakkan kelestarian lah dalam pelbagai aspek, dalam amalan sehari-hari, dalam pembangunan pun, perancangan, semua kita nak kelestarian. So Aisyah, tapi di lestari banyak lagi nanti kamu. So inilah amalan ni, gaya hidup lestari, amalan macam-macam lah. So amalan bersederhana, gaya hidup lestari itu amalan bersederhana dan berpatutan mengikut keadaan dalam menjalani kehidupan harian. Menggunakan barangan dengan cekap. Barangan apapun yang kita gunakan dengan cekap, tidak menghasilkan sisa, boleh-bolehnya lah tidak menghasilkan sisa, dan boleh diguna semula ataupun diproses dan diserap oleh bumi. Lepas tu prihatin terhadap alam sekitar. So kalau kita boleh amalkan inilah dalam kehidupan sehari-hari, macam dari segi yang 3R ni memang konsep yang sangat meluas lah sekarang digunakan kan. Reduce, reuse, recycle. Pengurangan, guna semula dan kita semula. So kalau kita macam guna bahan pun kurang sisa, ataupun try guna semula barangan yang kita gunakan, dan setelah itu juga try kitar semula. So inilah macam amalan boleh baca dia same thing tapi design berbeza sikit sebab ini the previous version sebelum menghasilkan itu. So katakan tidak pada beg plastik. Itulah macam sebab kita nak kurangkan barang inilah, barang sisa, mengurangkan sisa. So mengenai polisterin dengan plastik tu apa, guna semula macam mana, dan kita semula. So barang-barang kita semula sekarang, kalau sesiapa yang tinggal di kolej kediaman, should be sekarang kolej-kolej kediaman pun dah mula bergerak ke kelestarian. Sebab hari tu pun kita memang galakkan, kita ada pertandingan antar kolej pun, macam kalau di kolej Ibu Zain di setiap bloknya pun dah ada pusat kitar semula mini masing-masing. So amalan tu sepatutnya boleh berlaku di kalangan pelajar lah sepatutnya. And then kalau di sini di engineering ni saya ada tengok banyak ada sistem dua tong ini yang kita gunakan, satunya untuk sampah yang hijau tu, yang oranye tu pula untuk bahan-bahan kitar semula. So masukkan sana, sebab mungkin kita pernah nampak tapi kita tak laksanakan lagi betul-betul lah. So maknanya sekarang ni dengan adanya panduan tu, hopefully semua yang lebih tahu lah kan. So tong tu digunakan untuk tong kitar semula. And then sesiapa yang tahu perlu juga pernah pergi ke pusat kitar semula UKM, nah yang dekat belakang panggung seni, tahu ya? So ini pun ada yang ingat itu tu toilet ke? Sebab dia kecil je bangunan kan. So itu pusat kitar semula UKM yang kita hasilkan juga under this group. Waktu operasinya currently sekali seminggu setiap hari Selasa pukul 12 hingga pukul 2. So you boleh hantar apa-apa barang kita semula dan akan dapat bayaran semula lah.
Tapi kalau hari-hari biasa yang bukan masa itu, kalau yang nak hantar boleh letak dekat itu drop off center yang kat belakangnya tu. And then satu lagi, sentiasa bawa buku bank kita semula patutnya. Tapi untuk special edition dalam buku ni kita dah lampirkan buku bank kita semula. 3-4 muka surat belakang tu semua buku bank kita semula. Yang which is setiap kali you all menghantar barangan kita semula ke pusat kita semula, dia akan dicop. Lepas tu after 10 kali dan 10 kg barangan kita semula boleh dapat reward lah. Macam gitu kita buat gitu. Okey, tapi satu lagi yang menarik tentang pusat kita semula ni, dari segi konsep atau ilmu ya, ini adalah bangunan kita semula pertama di Malaysia ya, yang menggunakan elemen kelestarian, yang green technology tadi tu. For example, yang paling tu okey, in term of tenaga, atap dia tu terbuat dari solar panel, which is kita tak guna elektrik di dalam bangunan pusat kita semula ni. Kita guna solar panel tu lah. Jadi solar lah, tenaga solar. So untuk menggerakkan kipas angin, dalam tu TV pun ada situ, komputer, semua guna elektrik yang terjana dari atap tu. So memang kita design dia mesra alam lah. So itu which is kalau mengikut alam pun memang even ada pesan publication pun memang ini pusat kita semula pertama yang ada elemen kelestarian lah. Pusat kita semula lain banyak di Malaysia tapi dia tak ada elemen kelestarian, dia just bangunan macam gitu je. And then in term of water, dekat depan tu kalau perasan ada macam pipe air. So air hujan dia masuk ke dalam kolam, bukan pipe air, ada kolam kat depan tu, masuk dalam kolam tu. And then untuk yang pipe air nak basuh tangan tu, air dari kolam tu naik semula. So air tu pun dah berkitar dekat situ. And then in term of sisa, of course lah ini memang penjimatan tempat recycling center. And then satu lagi juga keunikannya di belakang-belakang bangunan tu dengan persekelilingnya tu, pokok-pokok yang ditanam adalah pokok-pokok yang mengeluarkan wangian macam aroma terapi macam gitu. Kita pilih, kita bukan tanam pokok sembarangan ya, kita pokok semua yang mengeluarkan bau wangian supaya kalau ada sisa-sisa sampah-sampah tak adalah macam baunya ini ya. Jadi dia agak kurang agak bagus ini sikitlah. So itulah. So ini aktiviti lain yang boleh itu tu pengkomposan makanan dan sisa-sisa taman. Ini pun boleh simple thing yang boleh kita laksanakan sama ada di kolej kediaman masing-masing ataupun involve dalam this activity di UKM lah. Sebab memang kita ada pengkomposan sisa taman tadi. Ini dari segi penjimatan air macam simple thing lah, tutup pipe apabila tidak digunakan, guna air dalam bekas. Ini amalan-amalan simple thing tapi kita boleh laksana sebetulnya. So kalau kita laksana, air tu akan jimat lah. And then dari segi penjimatan tenaga pun apa yang perlu buat itulah. And then dari segi hutan, sebab UKM ni keunikan UKM ni juga ya, satu-satunya kampus di dunia malah kalau mengikut Datuk Syarudin yang pakar hutan di UKM ya, satu-satunya kampus di dunia yang mempunyai hutan di dalam kampus. Banyak universiti lain dia punya hutan tapi di luar kampus. So kita bersyukur dalam UKM ni kita punya hutan tapi lokasinya di dalam kampus. And then in fact kampus UKM ni pula merupakan terletak dalam hutan Simpan Bangi pula. So jadi kita istilahkan kampus dalam hutan dalam kampus. So itu the keyword of inilah aspek hutan. Dan hutan kita ni ada dua macam. Satu yang student selalu buat aktiviti lawat-lawat gitu tu, hutan pendidikan alam, pintu masuknya yang dekat Kolej Pendeta Zakbar tu, terus lagi perumahan tu, kawasan rumah tumbuhan, rumah hewan tu. Satu lagi hutan simpan kekal UKM. Ini agak banyak spesies yang danger species juga, macam agak jarang orang masuk lah kecuali memang ada expert on itulah. Yang itu pintu masuknya dekat fakulti undang-undang terus lagi sana. Engineering terus lagi ke sana. Dia hutan tu benda yang sama tapi pintu masuknya ya. Pintu masuk sana dengan pintu masuk situ. Tapi yang untuk aktiviti student yang selalu yang hutan pendidikan alam lah, sebab itu boleh dah ada track laluannya, boleh guna untuk aktiviti hari-hari lah. And then macam tadi tu dalam kampus tadi ada community lestarinya. So ini amalan-amalan sebagai individu dalam masyarakat yang kita boleh laksanakan untuk make sure kita mengamalkan gaya hidup lestari ni lah. Pun boleh baca ni lah. And then ini tadi reka bentuk lestari tadi, reka bentuk tu, tapi ini bukan spesifik hanya kepada bangunan kita semula tu, tapi semua amalan reka bentuk lestari tu, what should we do? Maknanya kalau you buat design community center, make sure kalau reka bentuk lestari tu dia sesuai dengan kegunaan dan aktiviti zamannya, berinovasi atau serta rupa bentuk
dan fungsi kegunaannya jelas. Kalau yang community center ya tadi, penggunaan bahannya bercirikan rengkaan hijau dan ekonomikal. Alternatif penggunaan tenaga, pembaharuan ke arah sekitaran bersih, memelihara penggunaan air untuk penyematan maksimum, aplikasi landscape hijau di persekelilingannya pun kena tengok juga lah ciri-ciri bangunannya dengan mengoptimalkan sistem pengurusan. So itulah kalau nak bangunan. Lepas tu ini untuk setiap kita membeli belah ada logo-logo environmental friendly macam itu di belakangnya. So kalau kita cermat tengok benda tu, eco label tu, kita macam dah jadi mengamalkan gaya hidup lestari lah. Sebab yang eco label tu maknanya dia kurang impact terhadap persekitaran. Okay, so itulah.